Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, baik, hari ini kita akan buat ulang kaji untuk tajuk penaklukan logik tingkatan 4. Okey, bagaimana nak menjawab soalan-soalan berkaitan bab yang inilah. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Okey, soalan pertama, semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Jadi untuk soalan macam ni, awak kena tahulah konsep nombor perdana tu, ciri-ciri dia macam mana. Okey, jadi adakah semua nombor perdana nombor ganjil? Jadi di sini awak kena tahu apakah nombor perdana ni. Okey, nombor perdana ialah nombor yang hanya ada dua faktor ataupun kita selalu tafsirkan sebagai nombor yang tidak boleh dibahagi dengan nombor lain selain satu dan dirinya sendiri. Jadi kalau di sini, kalau awak masih ingat, nombor perdana adalah nombornya adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya lah. Nombor yang tak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali dirinya sendiri, ataupun takrifan yang sebenar adalah nombor yang hanya ada dua faktor. Okey, contoh 2 ada dua faktor iaitu 1 dan 2. 3 ada dua faktor iaitu 1 dan 3. Okey, 5 pun ada dua faktor iaitu 1 dan 5. Jadi nombor perdana maksudnya adakah semua ganjil? Kalau kita lihat di sini, nombor perdana yang ini adalah, sini adalah nombor ganjil, 2 ni adalah nombor genap. Okey, jadi bukan semua nombor ganjil. Jadi pernyataan yang ini seharusnya kita jawab palsu. Okey, sebab bukan semua nombor perdana itu ganjil, sebab dia ada satu nombor yang genap. Okey, seterusnya soalan 2. Semua set kosong tidak mempunyai unsur. Okey, jadi yang ini sebab kalau set kosong semestinya dia tiada unsur. Okey, kalau awak masih ingat, simbol set kosong adalah kurungan kosong ini ataupun kita guna pi. Maksudnya kalau dia set kosong, dia tak ada unsur di dalam ni. Kalau dia ada unsur, dia bukan set kosong. Jadi penggunaan semua ini benarlah jawapannya. Okey, so jawapan di sini adalah benar. Okey, soalan ketiga. 100 ialah kuasa 2 sempurna dan mempunyai satu angka bererti. 100 ialah kuasa 2 sempurna. Okey, tengok. Adakah macam mana kuasa 2 sempurna? Okey, kita boleh cari punca. Kalau kuasa 2 sempurna, maksudnya nombor yang kita boleh cari punca kuasa 2. Adakah punca kuasa 2 bagi 100 dapat nilai yang tepat? Kita dapatlah kan? 10. Punca kuasa 2 100 ada 10. Kalau awak masih ingat cara nak menentukan nombor-nombor kuasa 2 sempurna, kita kuasakan semua nombor integer positif ini, nombor bulat ni. Okey, so semua ni. So 1 kuasa 2 1, 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, 5 kuasa 2 25, kalau 6 kuasa 2 36 dan seterusnya lah. 10 kuasa 2 100. Jadi di sini tadi soalan dia kata 100 adalah kuasa 2 sempurna. So pernyataan yang ini adalah benar. Okey. Tetapi ayat ini dia digabungkan menggunakan dan. So kita semak pula, adakah 100 mempunyai satu angka bererti? Okey, pernyataan yang kedua, 100 ada berapa angka bererti? Okey, kalau nombor yang lebih besar daripada 1, sifar di hujung ini tidak bererti. So maksudnya dia mempunyai 100 ni, dia mempunyai satu angka bererti. Okey, jadi kalau kita tengok soalan yang ni, 100 ialah kuasa 2 sempurna, benar, dan dia mempunyai satu angka bererti pun benar. Okey, jadi dia guna dan. Kalau dua-dua benar, jawapannya di sini adalah benar. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, kita teruskan soalan yang kedua.
Soalan kedua di sini diberi tentukan sama ada ayat berikut ialah suatu pernyataan atau bukan pernyataan. Kalau pernyataan adalah suatu ayat yang kita boleh tentukan nilai kebenaran dia, sama ada dia benar ataupun dia palsu. Tapi kalau kita tengok soalan ini, selesaikan persamaan X kuasa 2, tolak 6X tambah 9 sama dengan 0. Dia macam ayat arahan di sini, selesaikan. Jadi dia tak ada jawapan benar atau palsu. Kita yang kena cari jawapan. Jadi kalau soalan yang begini, ayat yang begini, ini adalah bukan pernyataan. Okey. Bukan pernyataan. Okey, seterusnya soalan yang berikutnya, tentukan dua implikasi berdasarkan ayat berikut. Okey, soalan C. Implikasi. Macam mana kita nak tentukan implikasi suatu bagi satu pernyataan? Okey, implikasi adalah ayat yang menggunakan jika maka. Okey, yang ini soalan dia 5X sama dengan 5 jika dan hanya jika X sama dengan 1. Okey, jadi di sini caranya awak potong perkataan jika dan hanya jika, dan kita akan bina dua ayat implikasi menggunakan jika maka. Okey, macam mana nak membina ayat implikasi? Jadi kita ambil, okey, ini adalah pernyataan. Okey, kalau cikgu highlightkan, yang ini warna biru. Okey, pernyataan yang satu lagi, okey, ini adalah warna hijau. So, kita akan bina implikasi berdasarkan pernyataan ini. So, kita akan bina jika. Okey, kita ambil yang warna biru dulu. Jika 5X sama dengan 5, maka X sama dengan 1. Okey, itu satu implikasi. Implikasi kedua, kita ambil yang warna hijau dahulu. So, kita ambil yang belakang dulu. Okey, jawapan dia jika X sama dengan 1, okey, maka 5X sama dengan 5. Okey, so itu cara menulis implikasi. Potong perkataan jika dan hanya jika, dan kita buat ayat jika maka. Okey, seterusnya soalan D, kita nak tulis akas bagi pernyataan berikut. Seterusnya nyatakan sama ada akas itu benar atau palsu. Okey, ini adalah ayat implikasi. Jika X besar daripada 8, maka X besar daripada 5. Okey, cara kita menulis akas, kita akan terbalikkan antara yang warna biru dengan hijau ini. Okey, ini kita panggil antijadian, yang ni akibat. So, akibat bawa ke depan, antijadian ke belakang. So, kita cuma terbalikkan saja. Jadi, jawapannya adalah jika X besar daripada 5, maka X besar daripada 8. So, itu cara kita menulis akas. Nampak dah terbalikkan. So, jadi yang ini dah jadi warna biru. So, yang ini jadi warna hijau. Nampak tak? Cikgu terbalikkan untuk menulis akas. Okey, seterusnya dia kata tentukan adakah akas ini benar atau palsu. Okey, mari kita simak. Jika X besar daripada 5, okey, jika X besar daripada 5, adakah X besar daripada 8? Okey, dia kata kalau X besar pada 5, maka X besar pada 8. Kita simak. Kalau garis nombor, okey, kalau dia ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau besar daripada 5, okey, kita tambah lagi 6, 7, 8. Okey, kejap. Panjangkan lagi. 9, 10. Okey, jika besar daripada 5, adakah dia besar daripada 8? Tak semestinya kan? Sebab kalau kita besar pada 5, mungkin 6 atau 7.
Jadi 6 atau 7 dia kurang daripada 8. 7 pun kurang daripada 8. Jadi tak semua nilai yang besar pada 5 ni besar daripada 8. Jadi akas ini adalah palsu. Ayat asal ini benar. Tapi bila kita buat akas ini dia dah jadi palsu. Sebab kalau ayat asal jika X besar pada 8 memang dia besar daripada 5. So ayat asal dia benar. Ayat yang kedua ini adalah palsu. Okey, so itu cara menulis akas. Okey, seterusnya kita lihat konsep hujah. Okey, premis 1. Ini adalah hujah bentuk yang pertama. Jika digunakan perkataan semua pada premis 1, dia adalah hujah bentuk yang pertama. Okey, kita lihat contoh. Okey, dia bagi semua